Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abi, okey, pertama-tamanya terima kasihlah Ibu dengan Abi kan sebab sudi untuk ditemu bual. Okey, jadinya pertama-tamanya ni sebagai salah satu tugasan individu yang udah kena buat lah yang perlu selesaikan. Dan tugasan individu ni dalam bawah subjek marital and sexual counselling. Okay. Salah satu daripada 6 subjek yang dah ambil dekat USIM. Okay. Untuk semi. Jadinya tak apa, interview ni santai-santai je. Okay. Santai-santai je. Dan peranan Huda sebagai interviewer, sebagai apa orang kata, orang yang menemu ramah sahajalah, tak lebih daripada itu, bukan sebagai terapis ke ataupun orang yang berikan nasihat ataupun counselling kan. Dan sebenarnya sesi interview ni lebih kepada macam mana Huda nak tengok sejarah Ibu dengan Abi kan. Sejarah Ibu dengan Abi. Lepas tu Huda lebih kepada nak tengok, nak tahu lebih lanjut lah macam mana dinamik perkahwinan, hubungan Ibu dengan Abi kan. Interaksi macam mana. Dan tak apa, kita akan mulakan santai-santai. Jadi Huda rasa apa orang kata, kalau ada jawapan yang lebih genuine, itu lebih bagus lah, lebih baik kan. InsyaAllah. Okay, jadinya untuk awal-awal ni, sebelum kita tanya soalan yang mungkin lebih dalam, Huda nak tahu jugalah, sebenarnya awal-awal perkahwinan dulu, boleh cerita Ibu ke Abi, macam mana Abi berjumpa dengan Ibu? Macam mana Ibu berjumpa dengan Abi dulu masa awal-awal perkahwinan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya Abi tak kenal pun ibu ya. Tapi diperkenalkan oleh kakak lah. Waidah ya. Kakak sulung tu lah yang memperkenalkan Abi dengan ibu ya. Sebab ibu duduk di tempat satu taman lah, satu taman perumahan dengan kakak tu. Jadi di situlah bermulanya kami dapat berkenalan tu. Okey. Jadi Ibu dengan Abi ingat bila tahun pertama jumpa, bila first time jumpa tu kan? First time jumpa. Di mana pertemuan pertama tu berlaku? Okey, mula kiranya mula diperkenalkan tu tahun 2012 kan? 2012. Kemudian lebih kurang beberapa bulan selepas diperkenalkan tu kami merancang untuk berjumpa lah, berjumpa. Jadi di situ kami berpakat untuk jumpa di sebuah masjid sebenarnya. Masjid tu di tempat yang agak jauh sikit daripada lokasi kami supaya orang tak nampak, orang tak kenal tu kan. Di masjid kira Masjid Jami' Bahau, bukan. Masjid Jami' Segamat, Masjid Jami' Segamat. Ya. Jadi di situlah ibu sampai dulu, kemudian bila disampai tu tengok mana kereta, ada tidak, mana orangnya kan. Kiranya bukan waktu orang datang masjid ni. Bukan, itu bukan waktu solat fardu lah. Memang tak ada orang Tak ada orang itu. Kita tahulah Masa tu ibu datang berdua lah dengan kawan dia. Apa soalan seterusnya tadi? Soalan seterusnya, tadi pertama kali jumpa di masjid kan, tahun 2012 kan. Kira 2012 lah. Kiranya masa mula-mula jumpa tu macam mana Ibu, apa orang kata, impression Ibu pada Abi ke ataupun masa Ibu jumpa tu, Ibu, kawan Ibu dengan Abi, kira 3 orang saja kan, tak ada orang lain kan. So macam mana tu, apa perasaan Ibu bila kali pertama, waktu tu kira dah bertunang ke? Bukan, belum. Maksudnya memang tak ada apa-apa ikatan kan? Tak ada apa lagi. Memang tak kenal pun. Tak kenal Tak kan? pernah berjumpa. Tu kali pertama jumpa lah tu. Itu first time jumpa tu. Okey, faham. Okey, apa Ibu punya Perasaan. Okey. Perasaan ibu pada masa tu, ibu rasa macam betul ke nak jumpa orang ni? Sebab tu bila tengok ada kereta sampai, kawan ibu cakap, yang itu kot, betul kot yang itu. Lepas tu ibu pun
Tak kenal sebab memang first time jumpa. Lepas tu tibalah masanya Abi datang dekat kereta ibu dan kawan ibu. Masa tu barulah diperkenalkan diri lah, saya ni siapa kan. Macam tu lah. Faham. Okay, Abi pula kali pertama tengok ibu ke nampak seorang yang penampilannya sederhana lah. Ya. Abi Sopan. Abi bila tengok ibu tu sama tak macam apa yang Abi Yelah, maknanya sebelum ni macam mana digambarkan ke nampak lah. nampak lah? Nampak betul lah. Digambarkan, maksud Diberitahu orangnya macam mana. Okey. Itu first impression. Masa jumpa tu, ibu tahu tak kereta Abi bawa kereta apa? Ke memang datang-datang tu terus ni kot orangnya. Sebenarnya kan ibu memang macam mana cakap ya? Ibu memang tak tahu Abi ni bawa kereta apa, color apa. Cuma kita orang macam ada satu kereta masuk tu. Lepas tu Abi call, tanya ibu kat mana masa tu kan. Tanya ibu kat mana. Ibu cakap ibu kat mana. Lepas tu dia Abi cakap cuba pandang depan. Dia sampai mana. Bila pandang depan tu orang tak ada, kereta ada. Sebab masa tu Abi duduk dalam kereta kan, Abi tak keluar lagi. Lepas tu bila keluar, oh ini orangnya. Macam tu. Sebab first time kan? tak pernah jumpa kan, tak ada bayangan. Okay lah. Kiranya memang itulah first time, itulah tak ada date, bukan maksud tak ada, memang itulah pertama kali jumpa kan. Jadinya masa tempoh berjumpa tu dan kahwin, tarikh kahwin, jadinya berapa lama jarak? Lebih kurang setahun jugalah. Lebih kurang setahun jugalah. Maknanya kahwin tu 1 Jun 2013 kan. Kita berkenalan tadi 2012 kan. Lebih kurang dalam masa setahun lah. Setahun ni. Baru anggaran setahun lah. Baru berkahwin. Kiranya masa jumpa kali pertama tu, lepas tu ada tak jumpa lagi? Ibu Abi ada tak jumpa dekat rumah? Tak ada kan? Tak ada rasanya. Kita tak jumpa dalam masa. Memang itu jumpa, lepas tu kahwin tu jumpa lagi. Ada tak ada pun jumpa masa ni lah, jumpa di hospital tu kan. Jumpa di hospital. Sebab masa tu dalam bulan 3 rasanya, bulan 3 bulan 2 2013. Ya. Kira 3 Nak accident kan. Ibu accident, jadi masa tu pergi ziarah dekat hospital lah. Ziarah kat hospital, kemudian selepas itu ada ziarah ke rumah lah. Ziarah ke rumah. Nak bincang juga kan? Nak bincang pasal apa? Pasal perkahwinan lah. Okey. Menarik. Okey, kiranya dalam tempoh tahun kenal sebelum berkahwin. Dan sepanjang sebelum kahwin tu, kalau ingat-ingat lagi lah sebelum kahwin tu, ada tak apa-apa momen ataupun perkara yang mungkin orang kata menarik, bukan menarik, precious ke, ada tak benda-benda ke dia tak ada, ke dia lebih kepada ada tak benda-benda yang penting untuk diingat yang berlaku sebelum berkahwin ke memang okey. Cuma yang masa perjumpaan pertama kat masjid tu sebenarnya bila dah kena pasti orang tu ajak keluar lah, tinggalkan kereta kat masjid. Ibu tinggal kereta kat masjid, kemudian Abi bawa ibu dengan kawan tadi lah pergi minum-minum, buah-buah dekat kedai kan. Masa tu kita pergi mana? Pizza. Pergi pizza segamat tu lah kan. Sebab ibu dengan kawan dia memang suka makan pizza masa tu. Jadi dia cadangkan supaya makan dekat kedai pizza, makan pizza di satu tempat tu. Masa tu berbual-bual lah, borak-borak, tempat tu pun pada bersih kan. Bolehlah bincang apa-apa kan. Berkenalan pada masa tu. Yang bestnya sebab ada aircon dia sejuk, selesa lah. Bukan tempat riuh. Itu memang ingat sampai sekarang lah. Maknanya pertemuan pertama tu memang ada ingatan lah. Kemudian lepas itu pergi singgah di masjid kan, masjid lain lah, singgah di masjid lain.
solat, kemudian minum lagi. minum cendol kan. Minum Cendol, kemudian singgah Kami kedai bertiga lain. kan. Singgah kedai lain makan apa, laksa kan. Makan laksa sambil berbual. Dah habis tu dah nak balik, baru ambil kereta dekat masjid yang pertama tadi lah. Lepas tu bersurai lah. Cik ibu tanya Abi, kenapa nak berjumpa, kenapa pilih masjid? Abi cakap sebab kita kan nak membina masjid. Okey, menarik. Itu pasal dia pilih masjid serius tu. lah tu. Sebab biasa-biasa kalau orang lain, pasangan lain, dia akan pilih tempat yang special. Ni masjid kan. Jadi macam menarik juga. Itulah macam rare lah orang kata kan, rare kan. Udah pun rasa rare. Okey, menarik. Bertemu kat masjid sebab kita nak membina masjid. Okey. Macam tu. Dia jadi benda yang manis lah kan. Ingat kan kenal. Lepas tu kawan ibu tu kawan satu sekolah. Satu Sama-sama sekolah. guru. Mengajar. Sama-sama mengajar. Sama mengajar. Kira rapat. Rapat kan. Dia lah yang kawan ibu tu lah yang banyak memberi semangat supaya berjumpa dengan Abi ni sebelum berkahwin. Supaya kan sebelum tak pernah jumpa kan. Duk cakap tapi tak kenal pun orangnya macam mana. Jadi bila dah berjumpa, kawan memang kalau kita nak berkahwin, kita kena kenal orang tu dulu sebelum berkahwin kan. Jadi bila pertemuan tu, masa tu barulah kenal orangnya macam mana. Kiranya ibu banyak dapatkan Nasihat daripada kawan ibu tu. Minta pendapat Best friend ibu tu. kan. Best friend ibu. Menarik. Maknanya dia banyak memberi semangat. Masa tu ibu masa tu dah accident ke belum? Masa tu jumpa belum lagi. Belum kan? Sebelum setahun sebelum kan. Setahun sebelum. Lepas tu kan, lepas accident, ibu ada tanya Abi tau. Ibu cakap ibu dah keadaan macam ni, masa tu kan baru lagi accident. Baru keluar daripada ward. Tangan bersimen. Tangan masih lagi bersimen sebab patah tangan kan. Ibu tanya Abi, Abi ni masih lagi ke boleh terima ibu dalam keadaan yang macam ni? Masa tu kan ibu kena bersimen dengan cacat dah sikit kan. Macam tu kan. Tapi Abi cakap, tak apa, tak ada masalah pun. Macam tu lah. Tak rasa macam bila keadaan macam tu, rasa macam rendah diri, rasa macam tak apalah, biarlah dia cari orang lain. Pada masa tu. Dan sebab pada waktu tu mungkinlah ibu tengah, yelah kita dah accident, lepas tu memang ada kekurangan kan pada kita kan. Betul. Tak sihat macam biasa. Maksudnya tak sempurna macam orang lain lah pada masa tu. Okey, bila dengar situasi ibu tadi tu, ada soalan juga kat sini. Berani ambil keputusan untuk menikah dengan pasangan. Okey, jadi udah rasa sesuai soalan ni untuk ambil. Jadinya okey, dalam kondisi mungkin ibu pun dah berterang dengan Abi. Jadinya macam mana Abi boleh dapat keyakinan ataupun keberanian untuk teruskan hubungan dengan ibu ataupun itulah macam mana sanggup terima kekuatan. Sebenarnya itu macam satu ujian jugalah, satu dugaan kan. Allah nak uji kita ni macam mana kita punya niat kita, keikhlasan kita ni kan, kita sungguh-sungguh tidak. Cuma masa tu kita tawakal juga kepada Allah, kita yakin itu ujian lah. Kalau kita kalau Abi nak batalkan hasrat Abi, nak batalkan niat Abi nak cari orang lain, kita tak tahu, mungkin orang lain nanti ada masalah lain juga kan. Jadi apa salahnya kita teruskan saja, niat pun dah ada, kita dah bincang, dah setuju. Jadi terimalah apa yang ada, sedikit saja kekurangan, tapi Abi yakin sebenarnya di sebalik kekurangan sedikit itu banyak kelebihan, banyak kebaikan yang insya-Allah Abi akan dapat lah. Itu yang memberi keyakinan tu untuk membuat keputusan supaya meneruskan sahaja niat tu. Itu saja. Okey. Okeylah. Jadinya Abi yakin lah kan dengan yakin. dengan Abi punya pilihan tadi kan? Ya. Jadinya okey, keputusan yang Abi buat ni untuk terus berkahwin dengan ibu kan, maksudnya untuk meneruskan hubungan.
dalam fatrah tu ataupun dalam masa tu mungkin Abi dah yakin kan macam walaupun ibu kemalangan, Abi ada niat yang kuat lah orang kata. Tapi kalau kita pergi sebelum tu, mungkin sebelum Abi berjumpa dengan ibu ke contohnya kan, niat untuk macam ni, mudah tak untuk Abi ambil keputusan untuk memulakan perkenalan tu? Abi rasa pada waktu tu ke memang ke macam mana? Jelaskan Abi, ke soalan tak jelas? Tak apa, cuba jawab. Kalau nanti rasa tak kena dengan jawapan tu, nanti udah boleh tanya balik lah. Rasanya ialah dari segi perkenalan tu pada dasarnya memang dah diperkenalkan oleh kakak lah, Waidah tu kan. Kemudian perkenalan tu dah bermula di situ, kemudian dah jumpa, jadi rasanya memang tak ada masalah lah di situ. Tak ada masalah. Kemudian macam mana ya, nak meneruskan tu rasanya tak ada masalah lah. Rasa mudah lah. Rasa mudah aje, tak ada banyak halangan lah rasanya nak buat keputusan tu. Cumanya dari satu sudut yang lain, pasal anak kan. Cuma dari sudut yang lain tu nak buat keputusan tu rasa agak sukar sedikit, sebab Abi kan ada anak-anak kan. Ada anak-anak 5 orang. Masa tu umur berapa tahun? Masih Darjah 6 Anak-anak lagi masa Noha darjah 6 masa tu. Noha darjah 6. 6 Nabil Tan 2 kan? Tan 2 udah Tan 4. Masa tu dah Tan 4 kan. Tan 4, Tan 2, darjah 6. Lepas tu darjah berapa lagi kan? Kecil-kecil lagi kan. Jadi itu kalau berfikir dari sudut tu memang susah sikit untuk buat keputusan lah. Sebab takut nanti anak-anak tak boleh terima kan. Berfikir juga takut nanti bakal isteri tu pun tak boleh terima juga. Jadi tapi terpaksa tawakal aje lah. Bincang baik dengan ibu perkara yang sebenar. Jadi alhamdulillah ibu pun setuju. Jadi Abi pun okey je lah. Teruskan je lah. Maknanya dari segi kebimbangan tu di situlah. Maknanya dibimbangi. Sekarang yang rasa macam bimbang anak tak terima tu je. Anak tak terima. Ataupun ibu lah kan waktu tu kan. Takut ibu tak boleh terima. Itu je. Ibu pula macam mana? Okay, ibu pula. Perasaan ibu. Perasaan ibu bila Abi cakap Abi sayang ibu, ibu rasa macam betul ke ni? Sebabnya ibu macam tak sangka ibu ada lagi, sebab sebelum tu ramai orang tanya ibu tau. Sebelum tu dah ramai yang bertanya. Sebab sebelum kan ibu pada masa itu suami ibu yang dulu tu dah meninggal. Maknanya 10 tahun ibu duduk seorang-seorang. Jadi macam ibu tak terfikir ibu akan berkahwin lagi. Tibalah yang Waidah datang tanya ibu. Lepas tu dipendekkan cerita, ibu pun tanya pendapat orang lain, termasuklah pengetua sekolah ibu. Tanya dia. Ibu tanya dia sebab pengetua sekolah ibu tu cikgu ibu dulu. Masa ibu sekolah, mana dia kenal ibu daripada dulu kan. Ibu ingat lagi dia cakap, dia kata bagilah peluang pada diri awak supaya dia awak boleh bahagia macam orang lain. Dia kata awak berhak bahagia. Cakap cerita kan. Jadi dia pun tanya ibu, Abi kerja apa? Lepas tu Abi belajar kat mana dulu? Jadi bila ibu cakap dengan dia, ibu cakap Abi cikgu, ustaz. Lepas tu dulu belajar kat Morocco. Lepas tu pengetua cakap apa? Dia kata, betul, itulah pilihan awak yang sebenar. Dia cakap macam tu. Ibu pun macam, sebelum tu memang agak sukar lah ibu nak terima orang lain dalam hidup ibu. Sebab sebelum tu dah macam-macam orang tanya, tapi ibu tak tahu je. Tapi bila Waidah datang tanya, macam Waidah memang dia mengharapkan. Dia mengharapkan ibu ni jadi adik ipar dia. Dia sampai dia cakap,
dia rasa macam apa, seronok sangat kalau ibu kan jadi adik ipar dia untuk adik dia ni lah. Macam tu. Oh. Okey, dalam ada satu soalan ni. Dalam ramai-ramai manusia, apa yang membuatkan ibu lah, nak tanya ibu kan, apa yang membuatkan ibu ni boleh memilih Abi untuk menerima Abi lah untuk kahwin kan? Sebab ibu kata tadi sebelum tadi memanglah ibu tak ada keyakinan kan pada orang-orang yang sebelum ibu tu tadi. Ada tak satu nilai yang selain yang ibu kata? Okay, ibu faham. Itu satu soalan yang menarik. Sebab dalam ramai-ramai orang yang tanya ibu tu, kalau nak kira, bukan nak memanggil diri, tapi masa tu pun dah lebih daripada 20 orang yang tanya. Selama 10 tahun tu, ibu buat tak tahu je. Tapi bila Wak dah tanya ibu, lepas tu dia dah bagi gambar takkan tak pernah tengok kan. Lepas tu ibu ingat lagi di belakang gambar Abi tu, Abi tulis tarikh lahir dia, nama dia, tarikh lahir dia, alamat dia. Lepas tu ibu tanya Wak Ida, akak betul ke ni? Apa dia cakap? Ni adik akak ni lahir tahun ni ke? Rupa-rupanya sama. Kami sama tarikh lahir, sama hari, sama bulan, sama tahun. Kan satu kenalan yang menarik kan? Menarik. Itu yang menyebabkan ibu cakap, lain macam, jangan ni lain sikit lah. Dia ada, ibu ada rasa satu aura yang lain sikit lah. Lain sikit. Di samping macam Wak Ida tu, dia memang bersungguh-sungguh. Dia mengharapkan ibu. Sebab ibu dah cakap dengan Wak Ida, ibu cakap, carilah orang lain. Mungkin orang lain ada lebih sesuai. Dia kata tak. Dia kata ibu je kat yang sesuai untuk adik dia kan. Pasti dia tengok gambar Abi, biasa lagi. Dia tengok tarikh, sama macam tak percaya je kan. Kayaknya macam satu pasangan yang sama tarikh lahir, hari, bulan, tahun. Macam tu kan? Tahun. Biasa yelah kalau sama tarikh pun mungkin lain tahun. Kalau kan dalam apa yang Abi memang dia 15, ibu 10, Abi 15. Ibu tanya Wak Ida, sebab Wak Ida kata sama. Dia kata sebenarnya tarikh lahir Abi ni 10 bukan 15. Orang dulu-dulu kan dia lambat daftar kan. Sebab pada air. Yang sebenar tu 10 dia cakap. Pada IC 15 kan. Yalah. Tu ibu macam satu benda yang menarik. Rasa macam macam lain dia kan, macam tu. Lepas tu bila dah tengok yang first time tengok, macam ni lupa. Nampak tanggungjawab dia. Dari segi penampilan diri dia. Ibu suka. Itu antara kriteria yang menarik hati ibu kan. Betul. Okay, kalau kita ingat balik masa hari ibu dengan Abi kahwin, berapa tahun lepas tak ingat dah. Okay, tak 2013. 2013 kan. 7 tahun lah. Dalam lebih kurang 7 tahun Dengan lepas. 7 tahun lah. Kan? 7 tahun lepas kan. Pada hari tu ada tak apa lagi macam mana keadaan pada hari perkahwinan tu? Semua berjalan dengan baik ke? Okey. Dalam perkahwinan tu alhamdulillah, maknanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Sebab masa Abi nak pergi kahwin tu pun kita kahwin hari apa ya? Jumaat. Bukan hari Sabtu. Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Tapi sebelum tu, sehari sebelum tu, Abi dengan adik-beradik semua duduk di sebuah homestay. Duduk di homestay tu sebenarnya adik-beradik ni dia dah berpakat lah. Dia berpakat nak buat hari keluarga. Macam hari keluarga lah sebab semua duduk kat situ kan. Cuma Abi je tak tahu dia orang buat special untuk kita lah kan. Jadi dia bawa ke situ, tidur kat situ, ada BBQ semua malam tu kan. Lepas tu makan-makan. Hari besoknya baru nikah. Jadi nak pergi ke rumah ibu pun dah dekat lah, tak jauh kan. Sebab homestay tu kira dalam satu kampung juga. Area situ juga. Area situ juga. Rumah ibu juga. Jadi nak pergi ke rumah pengantin perempuan tu taklah tergesa-gesa sangat kan.
kemudian majlis tu pun jalan lancar, cuaca baik. Bagus. Saudara mara pun ramai kan. Saudara mara sebelah ibu tu memang ramai lah. Jadi okey je berjalan lancar lah maknanya. Saudara mara pun sporting, saudara mara sebelah ibu sporting, dia musik-musik kita kan. Siapa nama tu? Mak Busu. Mak Busu tu, dia pandai buat sesuatu lah sampai kita ni ingat. Ingatlah. Ingat muka dia. Ingat muka dia, ingat pada dia, ingat peristiwa kita sedang berkahwin kan. Menarik. Itulah. Ada lagi lah Mak Busu tu. Ada Mak Busu. Mak Busu tu sebenarnya dia jenis orang yang mudah melata. Mata. Si muha-muha ni. Betul. Tapi seronok lah. Maknanya cara dia melayan kita tu kita ingat. Kita ingat peristiwa perkahwinan kita tu lah. Sempat honeymoon tak? Dah mak. Macam mana nak jawab? Abang ni kan. Honeymoon ni sebenarnya Ke tak belum dilaksanakan lagi. Belum tercapai lagi. Ada merancang tapi tak belum lagi terlaksana. Memandangkan Abi kan sentiasa sibuk. Tak betul. Okey. Okey, dia terus pada soalan. Okey, pada tempoh-tempoh awal perkahwinan kan, Ibu Yeah. Nabi. Apa yang Ibu Nabi paling ingat lah pada awal-awal perkahwinan, ada tak? Awal-awal perkahwinan. Macam mana ya? Apa? Nak keputusan berkahwin ke apa? Ataupun apa momen yang bahagia ke ataupun mungkin ibu okey. Pada awal perkahwinan tu ibu macam ataupun macam ni, ada tak apa-apa kesukaran nak adapt ke antara satu sama lain? Nak serasi gitu ke? Macam mana? Okey, sorry kita pada awal-awal perkahwinan apa yang ibu paling ingat lah pada Abi? Ada tak? Ataupun Abi paling ingat pada ibu ke tadi sebab tak sempat honeymoon kan? Ataupun ada tak macam momen-momen yang macam bagi hadiah ke, message ke? Tahun awal-awal perkahwinan kan? Tahun-tahun pertama perkahwinan. Ada. Yalah biasa kalau hari jadi tu memang kita bagilah. Kita bagi hadiah apa kan. Abi bagi ibu. Ibu pun bagi Abi hadiah kan. Sebab dengan cara tu boleh mengeratkan kasih sayang ibu dengan Abi lah. Hadiah lah daripada hadiah. Okay. Ibu senang je lah nak orang kata terima Abi. Maksudnya dari segi adaptasi tu senang je lah, mudah je lah. Okey, ibu alhamdulillah apa saja yang Abi buat untuk ibu tu ibu terima dengan hati yang redha. Maknanya kalau macam hadiah-hadiah tu bukan setakat untuk Abi je ibu bagi, tapi untuk anak-anak. Sebab bagi ibu fikir itu salah satu cara nak mengeratkan lagi kasih sayang antara ibu dengan anak-anak. Nak serasikan lagi kan. Jadi bila ibu buat macam tu pada anak-anak, jadi Abi pun nak pandang bagus ya macam tu kan. Sebab Abi pernah cakap dekat pada ibu macam tu. Macam tu. Abi pun boleh terima ibu lah. Maknanya apa yang ibu bagi tu kita terima. Kita jangan pandang hadiah tu. Tapi sebenarnya hadiah tu walaupun kecil contohnya kan, tapi mesej itu ialah dia menyayangi kita. Jadi kita sambut lah. Kita ucap terima kasih semua kan. Bagi ibu buat semua tu dengan penuh kasih sayang untuk suami dan anak-anak. Sebenarnya. Okeylah. Masa sebelum ibu berkahwin, ibu belum ada apa orang kata title sebagai ibu lagi kan. Jadinya dia nak tanya ibu lah masa fasa peralihan macam ibu sebelum dan ibu selepas berkahwin. Bila kahwin kita orang terus terus jadi anak-anak ibu kan. Dan ibu pun terus jadi ibu. Tanggungjawab kan. Macam mana ibu cope dengan situasi tu? Okey, kalau macam ibu pula, ibu ni ibu mula-mula ibu terfikir juga, macam mana ya nak berkahwin dengan orang yang ada anak 5.
Lepas tu anak-anak pun dah besar. Dah besar bukan kecil-kecil lagi. Dah besar-besar ni. Jadi ibu macam sebenarnya kan ibu tawakal je tau. Ibu terima semua tu dengan seikhlas kerana Allah. Lagi satu, ibu jadi kuat nak terima bini dengan anak-anak ni bila pengetua sekolah ibu tu, yang cikgu ibu dulu kan. Dia tanya ibu, dia kata, "Bini ada anak tak?" Ibu cakap ada. Ibu tanya, "Macam mana cikgu? Dia ni ada anak 5 macam mana ni?" Tak apa, dia kata. "Saya percaya awak tak ada masalah dengan anak sebab awak boleh conduct benda tu sebab awak kan suka pada budak-budak." Dia cakap macam tu. Jadi ibu pun yakin dengan apa yang dia cakap. Jadi bila dah berkahwin tu, ibu buat macam mana ibu lain dengan anak dia macam mana kan. Ibu cuba, memang ibu bertekad sebenarnya ibu cuba jadi ibu yang terbaik. Supaya ibu boleh baik dengan anak, baik dengan suami, nak wujudkan sebuah keluarga yang bahagia, yang baik macam tu. Dan sebenarnya nak jadi contoh pada orang lain. Kan? Itu susah kan. Bukan senang kita nak orang kata nak masuk dalam keluarga baru dengan situasi yang baru. Jadi apa-apa memang selalulah berdoa pada Allah. Supaya Allah sentiasa pelihara hati ibu. Ibu sebolehnya macam tak nak buat satu perkara tu yang boleh menyakitkan hati suami, yang boleh menyakitkan hati anak-anak. Ibu kalau boleh, ibu nak jadikan anak tu sebagai kawan. Kan? Mana dia lah anak, dia lah kawan. Apa-apa boleh dikongsi bersama. Apa-apa boleh berbincang bersama. Itu juga dengan suami. Macam tu lah. Betul. Kan? Betul apa yang cakap tu. Jadinya nak tanya ibu jugalah, kalau macam sebelum ni kan ibu pernah berkahwin dengan suami dulu kan. Jadinya jauh beza tak persediaan masa ibu nak berkahwin yang kali pertama dengan yang kali kedua? Perbezaan dia sangat jauh. Sangat berbeza lah. Sangat berbeza. Sebab ibu sempat berkahwin dengan suami ibu dulu tu 4 tahun lebih lah. Dalam dekat 5 tahun lah. Selepas tu bila dia meninggal, sampailah 10 tahun baru ibu buka hati untuk seorang lelaki. Abilah. Ibu pun tak sangka macam mana boleh ibu kahwin dengan Abi. Yang selama-lama ni kau orang tanya kan. Asyik duk merisik tanya-tanya khabar, tanya kita tak tahu je kan. Tiba-tiba dengan Abi ni tak tahulah. Tapi bila ibu cerita dengan adik-adik ibu,